Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz berbalik kepada persoalan. Antara muqallid dengan muttabi sama-sama mengikut. Muqallid mengikut tanpa mengetahui ada dalil, muttabi mengikut mengetahui ada dalil walau tak hafal dalilnya, tapi pernah baca dalil ada. Kita buat salat duha, kita pernah baca memang ada hadis sahih. Kita buat salat tahajud witir, kita tahu dalilnya memang ada. Minggu lalu Ustaz ditanya di satu pengajian, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, macam mana pandangan Ustaz terhadap salat kafaratul baul?" Kafaratul baul maknanya kafarah penutup, baul kencing. Kafaratul baul maknanya dia was-was. Kalau dia buang air, dia cuci, cuma bimbang ada percikan-percikan di kaki seluarnya ke ini ke, lalu dia salat, dia bimbang tak diterima salatnya kalau ada percikan itu. Di sana sini dalam rumah dia ada anak, dia tak tahu barangkali anaknya pernah kencing kemudian kering, dia tak nampak. Itu namanya kafaratul baul. Macam mana pandangan Ustaz? Ustaz jawab, bagi Ustaz, segala bentuk ibadat tidak ada sumber dari Nabi, tak ada, dan itu bid'ah. Mana Ustaz? Dah 2-3 buku saya baca ada sebut itu. Okey, jangankan 2-3, 1000 buku pun kalau tak bawa dalil Nabi ada buat, tak ada. Dapat faham maksud Ustaz? Apa sebab? Syarat amal saleh mesti selain ikhlas, ittiba siapa? Mesti Rasul. Asal usul ibadat semuanya tak boleh kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Mana Rasul suruh? Bila tak buat, janganlah coba buat. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang buat amalan tidak ikut cara kami, ditolak amal itu. Tak perlulah kita buat ada salat-salat baru yang tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebabnya hadirin dan hadirat, Nabi suruh dalam bab salat, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Hadirin dan hadirat, ada kemungkinan tak hari ini kita yang telah ditinggal wafat oleh baginda 15 abad yang lalu masih boleh lihat macam mana Rasul salat? Masih boleh tak? Masih boleh tak? Masih boleh kaji hadisnya. Bukan melihat Rasulullah physically rukuk, tidak, nak. Setengah-setengah ustaz kita dia akan kata, mana mungkin Rasulullah dah wafat kita boleh tengok. Nah, hadirin dan hadirat, hadis Nabi tentang salat Nabi, puasa Nabi, detail wujud. Ada bab rukuk, ada bab takbiratul ihram, ada bab i'tidal, ada bab bacaan dalam rukuk. Lengkap tak? Kita kena cari ini. Khuzu anni manasikakum, ambil hanya daripadaku manasik hajimu. Baik dari mana kita dari Malaysia mesti memakai ihram dan niat ihram. Macam mana tawaf, berapa kali pusingan tawaf, sa'i, berapa hari bulan wukuf di Arafah, batu sebesar apa yang untuk pelontar. Betul tak? Kita mesti ikut. Nah, hadirin dan hadirat, bila kita dah faham makna taklid, makna muttabi', ustaz nak tanya, manakah dua golongan ini yang lebih tinggi nilai amalnya di sisi Allah, muqallid atau muttabi'? Itu visi ustaz, beri ilmu akidah, tapi kita pada masa yang sama tahu ada dalilnya, rujukan. Betul tak? Oleh sebab itu, mana-mana akidah yang tidak ada rujukan, ustaz buat contoh mudah saja. Masih banyak dalam masyarakat mendakwa iblis itu adalah asalnya malaikat. Allah pula katakan dalam Al-Quran, "Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi." Ayat 50 surat Al-Kahf. Sujud kamu sekalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Adalah iblis berasal dari jin yang durhaka terhadap perintah Tuhannya. Allah yang cakap, Allah yang buat iblis, Allah pula yang cakap iblis itu dari jin. Kita pula pandai-pandai iblis itu dari malaikat.
Oh, tak percaya cakap ustaz, tengok ayat 50 Al-Kahfi. Betul tak? Akhirnya kita, oh begitu. Itu sebagai contoh. Ustaz tidak heran orang awam yang kata, ini ustaz-ustaz yang cakap. Kita dengar melalui radio, jutaan orang dengar. Takkah itu menyesatkan umat? Betul tak, Pak?